Jadi kereta ni nak cakap banyak pun susah sebab bukan kereta baru dan ramai orang dah tahu macam-macam perkara pasal dia. Tapi kalau tak nak cakap banyak pun susah juga sebab kalau anda dah luangkan masa, dah pernah bawa, dah pernah tengok dari dekat, memang ada banyak benda nak sembang lah. Jadi kali ni, jom kita rapat untuk tengok Toyota GR Supra A90. Jadi Supra ni bukan nama baru untuk Toyota lah. Untuk 24 tahun sebelum ni, inilah kereta performance yang dia ada. Inilah kira macam in terms of performance tu dia macam paling tinggi untuk Toyota. Dan untuk 4 generasi sebelum ni, semuanya dipasang direka apa semua tu di Jepun. Tapi yang ini dia ada confuse sikit. Sebab apa? Toyota kahwin dengan BMW, satu buat Supra, satu buat Z4 untuk jimatkan kos, dan kita adalah model A90 hari ni. Jadi, apa benda yang Toyota pasal kereta ni? Tukar best je ke? Tapi sebelum kita pergi lebih detail untuk tengok kereta ni, ada benda yang kita kena tahu lah. Maksudnya, kereta yang korang tengok ni, ini model tahun 2019. Tapi untuk penawaran model 2020, ada beberapa penambahbaikan atau peningkatan yang diberikan untuk Supra. Yang pertama, power dia. Untuk model baru, dia dah tambah lagi 48 PS, menjadikan total dia 388 PS dan 500 Nm torque. Torque ni masih sama, tapi julat dia lebih luas lah. Ada juga penambahbaikan pada manifold exhaust untuk buat management heat dalam enjin ni lebih baik. Jadi untuk piston pun, diorang ada tweak sikit untuk kurangkan nisbah mampatan. Kalau model lama dulu, dia dalam 11:1. Yang baru tu 10.2:1. Jadi transmission pula masih gunakan yang sama dari ZF automatic 8 kelajuan. Dan dengan tambahan power tu, Supra untuk tahun 2020, dia punya pejutan 0 ke 100 jadi lebih cepat, 4.1 saat. Yang lama ni 4.3 saat. Jadi untuk harga tahun ni punya tanpa SST, model baru dengan kuasa yang tambah tadi tu, harga dia dijual pada RM590,000. Jadi itu kena take note dululah. Jadi apa benda yang Toyota dekat kereta ni dan apa benda yang BMW dekat kereta ni? So simple je lah. Yang Toyota paling ketara adalah reka bentuk luaran dia. Rekaan ni pula bukanlah baru sangat. Untuk production car memang Supra ni yang first datang dengan appearance macam ni. Tapi sebelum tu Toyota dah pernah tunjuk rekaan yang hampir sama, sangat dekat dengan yang Supra dia ni pada model konsep FT1. Itu waktu tu dia ada ambil juga sikit sebanyak rekaan dari kereta F1 diorang lah. Walaupun dalam F1 Toyota tak terror sangat, tapi adalah benda tu kat sini. Dan untuk saya sendiri, lepas dah berhari-hari tengok kereta ni, saya sangat suka dengan estetik rekaan dia. Wajah depan ni dah cukup terangkan image ataupun apa dia punya garang Supra ni. Kalau tengok lampu tak adalah besar sangat, ada cemeh sikit. Dalam tu projector LED ada 6 stack, 3 atas 3 bawah, itu sangat cantik. Tengok lengkung juga dari bonnet ni, sangat dia nampak berotot dah dekat fender bahagian depan ni. Panjang bahagian depan dia. So kat bahagian bawah pula, bukaan ruang udara tu banyak yang besar-besar dibuka. So nampak memang dia nak Supra ni nampak garang. Dia nak bawa balik semangat Supra yang lama tu untuk performance dan mudah dimodifikasi apa semua tu. Jadi image dia datang siap, nampak yang solid dan menarik macam tu lah. Tapi dah elok-elok, rugged, handsome macam ni, ada satu benda yang tak cool dekat design dia. Tengok betul-betul kat corong udara yang sepatutnya kat tepi ni, itu semua tipu punya. Dan bukan ada satu je kat sini, ada lagi kat atas bonet, kat tepi dan kat belakang. Itu kejap lagi kita tengok. Jadi kalau tengok kat bahagian tepi ni, saya nak mulakan dengan rim dia dulu. Design dia dah best dah, tapi kalau anda tengok betul-betul, saya tak pasti dapat tengok dalam kamera ke tak. Bahagian chrome tu dia polish, so sangat smart lah. Dengan saiz 19 inci dengan polish chrome tu combine dengan hitam, so jadi satu benda yang cun untuk kereta ni punya image lah. Kat atas ni yang saya cakap tadi, van tipu tu, saya paling tak suka benda-benda macam ni. Side
mirror. Ini kalau anda biasa tengok, memang tak boleh lari lah. Memang ini BMW punya lah. Design wise dengan apa semua, sebiji dia taruh kat sini. Kereta ni kalau anda tengok sangat rendah. Dengan bumbung dia ada lekuk lagi. So itu dah boleh cadangkan yang nanti bila kita tengok ke dalam, memang kedudukan ni semua sangat rendah. Saya suka juga bahagian tepi ni sebab kereta ni tadi banyak curve. Dekat depan dia ada dia punya lengkuk. Dekat pintu dia pun sama, dia ada dia punya curve dia yang sangat smart. Tapi sekali lagi saya tak suka van ini, van tipu ni kat tengah ni. Dan kat belakang ni pula, dia punya arch dia besar. Dia nampak berotot kereta ni. Kalau anda tengok dari rear view mirror, kalau tengah drive, nampak kereta ni kat belakang. Jadi elok bagi je lah laluan sebab anda boleh nikmati dia punya cantik dia tu. Tapi siluet the whole thing ni, kalau anda tengok, depan dia panjang, belakang dia sangat pendek, dan itu yang jadikan dia sangat menarik in terms of dynamic pemanduan, yang itu kita akan tengok nanti. Tapi rekaan keseluruhan ni juga, kalau anda pernah tengok Toyota yang lama-lama, contoh GT2000, dia bawa balik rekaan tu, sentuhan sikit sebanyak kepada model yang ni lah. So memang ni modern, tapi dia blendkan juga rekaan dari lama yang klasik punya untuk jadikan satu penampilan yang khusus untuk Supra ni. Satu lagi, kereta ni wheelbase dia pendek je, 2470mm. Itu kalau nak diikutkan lagi pendek daripada Toyota 86 sebelum ni. Toyota 86 tu 2570mm. Jadi anda boleh bayangkan lah betapa seronoknya kalau duduk nak bawa kereta ni. Dari bahagian belakang ni, inilah tempat dia, rekaan paling radikal kot dalam banyak-banyak rekaan yang ada kat Supra ni. Tengok sekali pun dah sangat kita tahu lah ini Supra lah, tak ada lain, tak ada salah. Tengok Eco-E-Tech ni, walaupun dia mencoet dia macam ni, tapi dia ada satu impression yang kuat dekat bahagian belakang ni. Tengok juga lampu dia punya rekaan agak panjang, nak sampai ke tengah dah dengan terbonjol keluar ni. Itu semua ciri-ciri line yang saya rasa bagi aggressiveness kepada rupa bentuk dari belakang ni. Satu saya nak cakap, semahal-mahal kereta ni, branding untuk Supra ni ada kat dua tempat saja untuk kereta lama ni lah. Satu kat sini, satu lagi dekat dosil bawah tu. Lain-lain tak ada, dekat kunci ke apa semua tak ada tulis Supra. Cuma untuk tahun 2020 ni, dekat brake caliper dia pun baru dia orang letak lah nama Supra tu. Itu pun saya tak faham kenapa Toyota tak boleh bagi je terus detail-detail ni. Maksudnya kat caliper apa semua tu dari awal, nak kena tunggu upgrade baru ada. So sayang lah sebab ini brand legendary. Ya kasi nampak lah sikit branding nama tu kan, baru ada sikit. Dan satu lagi emblem kat belakang ni, kalau tengok ada tulis GR. GR ni apa benda? GR ni Gazoo Racing, dan inilah model pertama dia yang keluar bawah branding GR sebab kononnya Toyota nak comeback dengan kereta-kereta performance. So Supra jadi model pertama bawah label GR ni lah. Nanti akan masuk juga Malaysia juga, kita ada Yaris GR. So semua tu bawa aspirasi yang sama, perlumbaan, agresif, ranggi apa semua tu. Kita tengok bahagian bawah bumper dia pula, yang bahagian hitam ni. Ni semua dengan diffuser dia, dengan exhaust berkembar dia. Semua kasih satu lagi ciri ataupun image yang nak tunjuk yang Supra ni lain lah, ganas sangat lah dia. Cuma yang kat tengah ni, biasa kalau tengok dekat kereta F1 ada untuk brake, dan kalau anda masuk reverse gear juga, lampu putih untuk reverse tu akan tunjuk kat situ. Jadi kalau rekaan luar tadi memang khusus Toyota punya kerja untuk jadikan kereta ni Supra. Berbeza kat dalam ni lah, sebab apa barang yang anda nampak tengok kat dalam ni, sebahagian besar apa yang anda dapat tengok kat kabin ini semuanya barang BMW. Contohnya kalau tengok tombol-tombol ni, kalau anda biasa dengan kereta BMW memang boleh nampak lah benda-benda ni, design ni yang sama digunakan kat BMW, ditaruh kat sini sebiji. Sama bagi atas ni pun. Skrin ni dan juga sistem iDrive pun sama. Walaupun Toyota panggil lain, tapi dia sistem yang sama iDrive BMW lah. So untuk dashboard pula, walaupun material dia ada lembut-lembut sikit, tapi dia still plastik lah. Cuma untuk saya, rasanya sikit kurang best sebab ni kereta yang driver centric, fokus pada driver. Jadi kalau lah dashboard ni direka baru dan dengan tilt ataupun condong dia tu ke arah pemandu, lagi best, lagi senang lah. Tapi tak, ini semua flat saja. Adalah kemasan-kemasan chrome sikit nak jadikan dia nampak kemas ke apa.
Satu yang saya suka, inilah details carbon fiber ni. Ini memang carbon fiber betul. Sesuai lah dengan aspirasi Supra ni nak jadi performance punya kereta ke apa. Dan kat bawah ni ada charging wireless untuk telefon, tapi kereta ni tak ada sambungan wireless untuk Apple CarPlay. Selebihnya yang Toyota dalam ruang kabin ni ada dua lah kot. Satu ni logo dia tengah steering ni dengan untuk airbag dia. Cumanya saya terus terang saya rasa ini dah nampak macam piring pula sebab dia terangkat sangat. Dan kalau nak dengar horn, alamak halus sangat lah. Tapi kita pun faham lah, ini kereta sport kot. Kalau anda nak minta laluan, tak payah horn-horn lah, rev je orang mungkin bagi. Dan keduanya adalah meter kat tengah tu, ring meter tu untuk RPM. Dia bulat, itu je khusus yang touch untuk Toyota dekat dalamnya. Jadi untuk kerusi, walaupun ni kerusi BMW, tapi saya kena kata yang ni memang sedap dan sesuai untuk bagi sokongan dalam keadaan duduk yang rendah macam ni lah. Kaki terunjuk ke depan, so support dia yang ada ni, tepi depan dengan bahagian tepi ni semua akan pegang badan kita dengan cukup baik waktu memandu lah. Selebihnya, kalau anda rasa nak akses ruang barangan belakang, boleh seluk je tangan kat sini untuk capai barang. Dan juga kat belakang tu ada dua speaker lah. Nampak macam apa benda tu kan, jaring-jaring, tapi itu sebenarnya untuk sound system. Korang pun dapat tengok ruang kabin ni sebenarnya taklah besar mana, tapi kita boleh faham sebab ni kereta sport, datang pula dengan dua seat saja. So ruang tu memang ada terhad sikit lah. Jadi sekarang kita nak tengok pula boot, tengok macam mana besar dia ada. Ruang barang kat belakang ni, kalau tak ada pun okey je sebenarnya. Tapi sebab ada, kita kena cakap jugalah. Tak best sebab benda ni tinggi sangat. So kalau nak bawa barang berat ke apa, kelang kabut lah. Nak letak susah sikit. Bukaan dia pun tak besar sangat. Dan ruang yang ada pun taklah besar mana, 290 liter je. Tapi sebabkan ni kereta sport, kita boleh maafkan lah. Siapa yang nak bawa barang banyak-banyak pun naik kereta macam gini kan. Enjin macam saya sebutkan tadi, ini model 2019. So enjin 3 liter turbo dia. Yang ini output 340 PS dengan 500 Nm top. Untuk model yang 2020, macam saya sebutkan sebelum ni, dia lebih 48 PS lagi lah. Tapi dengan yang ada untuk model 2019 ni pun dah cukup best lah. Dah cukup menarik, dah cukup powerful. Sebabnya karakter untuk Supra ni saya rasa dia menarik sebab dia ada dua-dua sisi tu lah. Kalau nak ekstrim yang laju, yang agresif punya pemanduan pun boleh. Tapi kalau nak bawa biasa, macam bawa hari-hari pun boleh. So Supra ni ada keseimbangan tu lah. Maksudnya kalau bawa biasa macam ni pun relax, tak ada apa rasa yang janggal kereta ni. Dia tak rasa terlampau keras. Suspension dia kalau bawa slow macam ni pun rasa sangat accommodate untuk buatkan anda selesa lah. Yang menarik dalam kereta-kereta sport yang macam ni adalah kita duduk rendah lah. Basically macam nak kaki lunjur ke depan. Dan kedudukan kita dari jalan pun sangat rendah. Itu bagi kita satu sense untuk kawal kereta ni dengan lagi tepat lah. Saya paling suka posisi ataupun kedudukan kita, pemandu ataupun penumpang dalam kereta ni lah. Sebabnya kalau tengok tadi, proportion dari luar tadi, depan tu panjang. Walaupun overall wheelbase itu pendek, tapi bahagian depan itu lebih panjang. Maksudnya kita dengan roda depan jauh, tapi kita sebenarnya duduk sangat hampir dengan roda belakang. Itu dia bagi satu weight distribution yang sangat menarik untuk kereta ni. Penting untuk Supra sebab dia kereta tarik roda belakang lah. Jadi walaupun macam tu, dia ni tak adalah rasa senang-senang sangat nak terbuang ke apa. Cuma dalam setiap masa tu saya rasakan semua ni lebih senang dikawal lah. Dia tak liar sangat sebenarnya, tapi tak juga jinak sangat. So bergantung macam mana anda nak bawa dia. Dia boleh dikerah, dia boleh dibelasah kalau nak. Transmission je ZF punya sama macam BMW, 8 kelajuan. Dan biasanya digunakan untuk kereta-kereta sedan BMW lah. Tapi dalam Supra ni saya taklah rasa dia tak cekap. Cuma dia ada kadang-kadang rasa dia sedikit respon dia sedikit kurang lah. Untuk kereta yang agresif, yang sport macam ni, kalau ada respon
dan lebih response time yang lebih cepat, itu saya rasa lebih menarik. Tapi itu pun kena ingat, kalau anda bawa macam mod normal ni, kalau ada boring nak rasa lebih lagi, dia punya power delivery, dia punya solid di atas jalan, melekat di atas jalan tu senang je. Tekan je sports mode ni, walaupun tengah bawah, RPM akan tukar, responsif akan tukar, dan bunyi pun kalau dengar lagi menarik lah, lagi garang lah. Bawa lah laju macam mana pun, kelajuan maksimum dia cut off dekat 250. Tapi dalam setiap kelajuan saya rasa Supra ni sangat stable lah, sangat melekat kat jalan lah. Disebabkan badan kita lagi dekat dengan roda belakang, jadi saya rasa lagi senang kalau pemandu yang ada sedikit kelebihan untuk kesan, kalau katakan kita nak terbuang ke apa, itu lebih senang terasa kat bahagian belakang badan kita. Tapi sepanjang saya luangkan masa bawa Supra ni, dia tak adalah senang sangat nak terbuang ke apa, rasa olengan badan, body roll pun tak ada sebab dia sangat rendah. Jadi ini memang untuk yang minat memandu, inilah kereta je. Jadi keselesaan macam saya cakap tadi, dari segi pengendalian, suspension semua tak ada masalah. Dia boleh sesuaikan untuk pemanduan macam mana pun, baik relax ataupun yang agak sedikit agresif. Tetapi kalau dalam kabin ni, bunyi angin atau bunyi tayar sebenarnya agak boleh dengar dengan agak jelas lah, terutama bila kita lagi laju. Makin laju makin kuat lah bunyi dia. Itu pun tak berganggu sangat lah. Saya rasa itu benda-benda yang kita kena bertolak ansur lah, nak bawa laju bunyi lagi kuat lah. Jadi untuk performance, sekali lagi saya recap, untuk model tahun 2019 ni, 0 to 100 dia dalam masa 4.3 saat. Tapi untuk model 2020 yang dengan power yang lebih tu, dengan peningkatan yang ada, dia lagi lebih cepat, 4.1 saat. Jadi dari situ kita dah boleh tengok yang memang Supra ni nak bagi ataupun nak impress orang dengan dia punya performance punya angka dan juga pengenalian. Mungkin ada yang beranggapan yang Supra baru ni dia kurang dia punya soul dia sikit, sebab kalau dibandingkan yang lama, contoh A80 apa semua tu dengan enjin 2JZ, kuasa lagi banyak dan cara respon dan enjin tu pun semua lain. So macam mana pula dengan Supra yang baru ni yang gunakan semua enjin, drivetrain semua yang BMW punya. So saya tak pasti nak membandingkan contohnya dengan model Z4 tu, sebab tak pernah bawa lagi. Tapi kalau dia tengok dengan drivetrain yang ada, enjin 3 liter dengan transmission 8-speed automatic ni, dan juga dipasang semuanya oleh BMW, bukannya Toyota pasang, tu hanya design, kilang pemasangan apa semua oleh BMW. Saya rasa itu bagi satu juga kelebihan. Mungkin yang baru lah, mungkin yang purist untuk Supra mungkin kurang suka, tapi untuk yang sekarang ni, yang untuk nak Supra sekarang ni, itu mungkin satu juga kelebihan. Sebab BMW memang kita tahu dinamik pemanduan kereta-kereta dia, bagilah model mana pun, yang sedan ke apa, semua agak sangat solid lah. Itu memang dikenali BMW dengan pengendalian yang best. Bukanlah satu rahsia yang memang kita tahu. So benda tu sekarang ditransfer untuk Toyota, dan Toyota manfaatkan juga angle atau sisi tu. Saya rasa itu bagi satu lagi point yang okey juga sebenarnya untuk Supra ni. Sebab kalau kita tengok kan, dah lama dah Toyota tak ada, dia nak come back buat balik satu kereta yang ada aspirasi performance semua tu. Bukanlah senang, sebab dia orang pun dah tak ada enjin apa semua tu, terpaksa gunakan apa yang BMW ada. Jadi dari segi tu memang rasanya Toyota gunakan kelebihan tu untuk manfaat dia orang lah. Sebab kalau betul-betul nak buat R&D, nak buat enjin baru apa semua tu, makan masa dan cost. Dan untuk Toyota bawa balik nama ni Supra, nameplate tu ke dalam market sekarang, itu rasanya lebih penting lah, daripada kalau nak spend masa dan belanja yang lebih banyak dalam keadaan ekonomi sekarang ni, daripada market terus tak dapat satu kereta performance yang bangkit semula dari Toyota, baiklah ada. Jadi decision tu decision business lah saya rasa untuk Toyota. Dan kereta ni sebenarnya tak ada kurang apa pun lah, sangat sebagai sebuah kereta dia dah cukup menarik dan bagus lah. Walaupun masih ada orang argue ini
banyaknya BMW, bukan Toyota punya teknologi dan sebagainya. Itu untuk saya tak penting. Jadi nak tunjuk betapa Jermannya kereta ni, biasa Toyota lampu signal dia sebelah kanan, tapi dalam Supra ni signal dia semua sebelah kiri. So tu pun kita boleh jangkakan lah, itu memang apa nak buat kan, pakai barang BMW, itulah dia. Dekat berbaloi Supra ni kalau dibandingkan dengan Z4, saya rasa ya berbaloi, sebab kalau Z4 kita tengok dia hanya ditawarkan dengan enjin 2 liter, harga dia mungkin murah sikit lah, 480,000. Supra ni 590,000. Tapi Supra datang dengan enjin yang lebih besar, pakej keselamatan dan juga lengkap, dan rekaan dia spesifik yang khusus untuk Supra lah. Apa benda yang saya tak suka dalam kereta ni? Ada, sebabkan dia ni kereta sport, rasa tu ruang tu memang dah kecil lah, memang sempit, in a way sempit, sebab kita faham lah kita sport 2 seater, dan dia memang nak bagi average ataupun kelebihan tu untuk pemanduan dan sebagainya. So ruang terhad. Satu lagi masalah, windscreen apa semua ni semuanya kecil-kecil. Kalau tengok tingkat tepi ni pun sangat rendah. Dan bila kalau katakan nak keluar simpang, saya nak pasal nak tengok belakang, nak pastikan betul tak ada motor ataupun kereta yang datang. Itu sebenarnya agak susah, sebab dia punya pillar kat belakang tu, dia punya coupe line apa semua tu sangat tebal dan sedikit menyukarkan lah, nak tengok betul-betul nak pastikan ada kereta ke tak ada motor ke tak ada. So kita hanya boleh bergantung dekat side mirror saja. Itu pun kalau angle betul, dia akan membantu untuk mudahkan kita lah. Tapi kalau angle simpang tu ada off sikit, tu agak jenuh lah. So kena berhati-hati lah. Dan sebab dia satu kereta performance, saya dah tunjuk tadi, kalau nak responnya lebih best, boleh tekan sports, on the go dia akan tukar serta-merta, RPM lagi panjang, lagi jauh. Tapi kalau asal anda nak tak cukup seronok lagi dengan benda tu, nak test lagi, anda menyetera tu boleh je, tutup je semua sistem safety yang ada tu, dan anda boleh belasah kereta ni ikut macam mana lah. Cuma pastikan dah betul-betul mampu untuk kawal kereta ni lah. Sebab dengan power yang dia ada, memang dia boleh buat apa saja lah, nak drift ke apa semua memang boleh. Sekali-sekala kalau nak lepas gian, silakan. Tapi pastikan sekitaran semua selamat lah. Kalau ada satu aspek pengendalian yang perlu dikatakan, perlu dimaklumkan tentang Supra ni, saya rasa itu ramai dah boleh jangkakan lah. Itu contohnya dalam pemanduan yang agresif dekat selekoh, kereta ni memang tak segan-segan untuk masuk dan keluar selekoh dengan laju lah. Dia tak confidence, dia sangat rasa stabil, sangat rasa melekat. Letaklah dalam mode mana pun, sport atau normal. Kalau nak lagi responsif dekat sport, so kita boleh rasa shift gear apa semua lebih cepat. So basically duduk kat sini dan bawa kita ni rasa sentiasa in control untuk kita tentukan apa benda, input, feedback, steering apa semua tu. Dia tak ada rasa entah apa-apa. Dia rasa kita sentiasa in control, dan kita yang tentukan kita, sebab power ada, drivability best. So kita tentukan sendiri macam mana kita nak buat lah, nak kendalikan kereta ni. Adakah sesuai untuk bawa kereta ni jadi kereta harian? Ya, kalau ada duit nak beli dan nak bawa hari-hari, ni memang sangat selesa lah. Cuma kurang practicality sebab 2 seat je dan ruang barang tu tak besar. Kalau setakat nak bawa sikit-sikit barang, memang tak ada masalah. Dia tak ada rasa penat. Nak jalan jauh pun saya tak fikir kereta ni akan bagi badan kita rasa penat. Tak macam model-model performance lain, contoh AMG ke apa, itu boleh rasa sangat stiff, sangat keras. Tapi ini tak. Ini dia punya tolerance sangat lebar, sangat wide. Dan kira dalam konteks tu, untuk keselesaan dan performance, ni agak all-rounder jugalah. Saya katakan Supra ni agak boleh puaskan, boleh penuhi dua-dua sisi tu lah dengan sangat baik. Okey, rasanya dah lebih kurang habis. Mari kita patah balik. Dia dah tengok tadi macam mana kereta ni punya kendalian apa semua, memang seronok, memang superb. Saya secara pribadi sangat suka. Tapi walaupun macam tu, dia ada satu lagi kelebihan lain, safety. Sebab ni datang dengan 7 beg udara, ABS, EBD tu semua memang ada. Tapi Supra ni juga datang dengan package BMW punya driver assist yang lengkap. Sebab dia ada AEB,
Contohnya, ada juga yang jaga lorong tu, ada adaptive cruise control, ada juga monitor sistem dia kat tepi dan juga high beam automatic. Di semua pakej keselamatan tu tadi, yang aktif tu tadi, bahkan tak ditawarkan pada kebanyakan model-model BMW yang ada kat Malaysia ni. Jadi Supra ada kelebihan tu lah, maksudnya ada pakej lengkap untuk safety tu tadi. Dan kalau nak dibandingkan dengan Z4 pula, memang Z4 kalau kat Malaysia ni jual harga dalam RM480,000, tapi Z4 tu datang dengan enjin 2 liter turbo sahaja. Ini satu lagi kelebihan untuk Supra sebab dia datang dengan enjin 3 liter turbo. Jadi beza harga yang banyak tu tadi, yang ini RM590,000 untuk tahun 2020 ni, itu untuk kereta kelebihan. Contohnya dari segi aspek keselamatan tadi, enjin yang lebih besar dan juga rekaan yang khusus untuk Toyota Supra itu tadi. Dah tengok dah semua. Saya rasa untuk kesimpulan ni, rasa kereta ni tak perlu nak simpul-simpul cakap banyak-banyak lah. Dia just satu jentera yang bawa balik semangat ataupun tradition kereta performance yang Toyota. Walaupun tak sepenuhnya Toyota, ni kacukan, tapi at least kita tahu Toyota dalam track, dalam jalan yang tak nak lupakan dia punya sejarah, itu kereta prestasi. Itu satu petunjuk yang kita harap boleh bawa kepada model-model lain yang lebih menarik nanti, walaupun model-model kecil. Tapi itulah, sebab dah lama spend masa dengan kereta ni, rasa pun dah best. Saya rasa macam kereta sendiri. So lepas ni nak kena pulangkan kereta ni, jadi sedih sikit lah. Jarang-jarang saya ada kereta yang ada sort of macam emotional punya attachment, tapi ini salah satunya, Toyota GR Supra A90. Jumpa lagi nanti.